sejarah, Bukit Gantang pernah dijadikan sebagai sebuah pusat pentadbiran jajahan Larut oleh Long Jaafar setelah beliau dilantik sebagai pemerintah daerah Larut pada tahun 1850 di abad ke-19. Long Jaafar merupakan orang yang pertama menjumpai biji timah di Perak. Apabila beliau menjumpai semula gajahnya yang hilang, kaki gajahnya dipenuhi lumpur bersalurkan biji timah. Gajah Long Jaafar bernama Larut. Ahli sejarah menyatakan daerah Larut diberi nama sempena nama gajahnya. Long Jaafar telah mengusahakan pelumbungan biji timah pada tahun 1840-an. Biasanya kalau dia lepas, gajah tu akan balik. Tapi pada hari itu gajah dia tak balik. Jadi dia dan pekerja-pekerja dia pergilah mencari si Larut ni. Lepas tu jumpa si Larut ni dalam lumpur. Bila dia keluar, nampak di badan dia bersinar-sinar lah. Lepas tu baru dapat tahu adalah itu biji timah. Jadi itulah permulaan dia dapat tahu kawasan tu mempunyai biji timah. Tahun 1848, Long Jaafar telah membuka lumbung biji timah pertama di Tanah Melayu di Kelian Pawah, Taiping. Bermula dengan membawa masuk 3 orang hingga 20 orang Cina dari Pulau Pinang untuk bekerja di lumbungnya. Pada 6 hari bulan November 1850, Raja Muda Ngah Ali telah mengurniakan surat tauliah ke Long Jaafar memberi kuasa penuh sebagai pemerintah daerah Larut hingga ke Krian, Matang dan Selama. Pada 6 hari bulan November 1856, Sultan Jaafar Muazzam Shah telah mengurniakan satu lagi surat tauliah yang mana telah mengukuhkan lagi kedudukan Long Jaafar sebagai pemerintah Larut. Surat kurnia ini telah menjadi kepunyaan keluarga Long Jaafar hingga ke anak cucunya sebagai pemerintah mutlak ke atas jajahan daerah Larut. Long Jaafar telah mengembangkan lagi perniagaannya dengan membuka lebih banyak lumbung biji, menjadikan beliau seorang hartawan yang kaya raya. Untuk menguatkan kedudukannya, Long Jaafar telah membina sebuah kota di Bukit Gantang. Kota ini dinamakan Kota Long Jaafar. Bukit Gantang merupakan mukim dalam daerah Taiping, negeri Perak Darul Rizwan. Mukim Bukit Gantang terletak di bawah pentadbiran daerah Larut, Matang dan Selama. Mukim ini terletak bersempadanan dengan mukim Kampung Buaya, daerah Kuala Kangsar yang memisahkannya dengan sebuah bukit yang dikenali sebagai Bukit Berapit. Kampung Bukit Gantang berhampiran lebuh raya utara selatan, berdekatan dengan Cangkat Jering. Luasan kota tu 5 hektar persegi. Besar dia lah, atau 22 ekar. Termasuk masjid yang ada di depan tu diwakafkan, dan ada belakang makam pun ada juga sebahagian tanah kosong di bawah tanah ni, Kota Ibrahim ni. Kota Long Jaafar terletak di atas sebidang tanah seluas 22 hektar. Kota didirikan di kaki bukit menghadap sebuah tasik untuk mempertahankan keselamatan kota dari serangan musuh. Komplek kota meliputi terdiri di kawasan pertahanan, kawasan penahan air dan kebun yang disebutkan Takungan Menteri, kawasan gudang penyimpanan biji timah, kawasan rumah Long Jaafar dan rumah pekerja, dan kawasan perkuburan terutama untuk saudara mara. Pagar kota diperbuat dari batu bata dan tanah yang bercampur ketul-ketul batu, disusun dengan baik dan sempurna. Tembok yang mengelilingi kediaman Long Jaafar tingginya lebih dari 2 meter dan yang paling rendah temboknya ialah 1,5 meter.
Tinggi rendahnya tembok kota ini bergantung kepada kedudukan tapaknya yang berada di lereng bukit. Kedudukan di atas bukit pada ketika dulu memang menjadi pilihan untuk mendirikan kota. Di dalam semak sama ini masih kelihatan sebahagian kecil batu bata bercampur tanah yang menjadi tembok kota. Pembinaan kota ini memakan masa hampir 5 tahun. Semasa pemerintahan Long Jafar, kota ini asalnya dibina sebagai tempat simpanan biji timah yang dibawa daripada Kelian Kau, Taiping dengan gajah sebelum dihantar ke salah sebuah pelabuhan kecil, Sungai Limau di Kuala Terong. Jadi kota-kota yang dibina pada zaman Long Jafar abad ke-18 ke-19 ni tidak menggunakan simen. Jadi ada kisah untuk melekatkan batu-bata tu supaya lebih kukuh, ada dikatakan digunakan madu lebah. Jadi untuk berkukuhkan binaan kota-kota, termasuk kota-kota Ibrahim, kota-kota Melayu di Negeri Kedah. Di Johor kita terdapat banyak kota-kota di Batu Sawah. Ada nama tempat nama Kota Batu. Di Aceh pula seluruh Nusantara, sistem ataupun struktur pembinaan negara kota pada masa itu hampir sama. Jadi balik kepada Long Jafar, beliau juga punya kotanya tersendiri. Kalau hari ini kita cuma boleh dapat lihat kesan-kesan sebahagian daripada bangunan-bangunan yang belum runtuh. Itu menunjukkan beliau mempunyai kota, dan taraf orang yang hidup dalam kawasan yang mempunyai sebuah kota itu taraf bangsawan Melayu ataupun orang Melayu yang berharta pada masa itu.